Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk artikel How Do Agglomeration Economies Affect the Development of Cities by Jason Cruz Villamil 2009. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Alia Insyirah binti Muhammad Jafaruddin, nombor matrik 152159. Seterusnya, Siti Nur Aisyah binti Cik Sulaiman, nombor matrik 149027. Maisah binti Alia Nafian, nombor matrik 145857. Muhammad Rafi'i bin Abdul Dahi, nombor matrik 145659. Yang berikutnya, Nur Atirah binti Abdullah Sani, nombor matrik 145855. Nur Afikah Alia binti Hashim, nombor matrik 151425. Dan akhir sekali, Nur Lailatul Syahada binti Ahmad Raji, nombor matrik 147228. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Nora Yusof dan rakan-rakan. Saya Nur Atira binti Abdullah Sani dan tajuk artikel ialah Kesan Aglomerasi Ekonomi di Bandar. Jadi umum mengetahui bandar merupakan sebuah pusat ekonomi dan sosial bagi sesebuah negara. Manakala dari sudut perspektif geografi, bandar merupakan sebuah kawasan yang mengalami pembandaran dengan jumlah penduduknya melebihi 10,000 orang penduduk dan ia turut dipengaruhi oleh aglomerasi ekonomi. Jadi aglomerasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk merujuk kepada fenomena firma yang terletak berdekatan antara satu sama lain. Jadi aglomerasi ekonomi juga turut didefinisikan sebagai kelompok populasi atau aktiviti perniagaan di sesuatu lokasi yang mempunyai banyak kelebihan dari segi intrinsik, misalnya dari segi penjimatan atau pengurangan kos ataupun keuntungan yang diperolehi hasil dari kecekapan di kawasan berdekatan. Jadi secara umumnya aglomerasi ekonomi dimaksudkan ini memberi kesan kepada pembangunan bandar. Contohnya, pengelompokan firma di sesuatu lokasi telah meningkatkan produktiviti dan membawa kepada permintaan tenaga kerja yang tinggi dan hal ini memainkan peranan yang penting kepada pembangunan bandar sektor ekonomi yang akan diterangkan selanjutnya oleh pembentang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Atira. Seterusnya saya akan membentangkan lebih lanjut kesan ekonomi aglomerasi mempengaruhi pembangunan bandar. Yang pertama adalah kesan ke atas pengumpulan modal. Pengumpulan modal membawa makna proses meningkatkan pengeluaran atau penciptaan kekayaan. Selain itu, dari segi bandar, terdapat dua perbezaan dalam kelas pengumpulan modal yang berlaku berpunca daripada ekonomi aglomerasi. Antaranya ialah berlaku peningkatan dalam pengeluaran barangan di sesebuah bandar akibat daripada pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah berlaku tambahan dengan peningkatan dalam produksi atau pengeluaran hartanah akibat daripada peningkatan penduduk yang juga dikenali sebagai pertumbuhan bandar. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana ekonomi aglomerasi ini memberi kesan kepada pertumbuhan penduduk. Secara dasarnya, produktiviti syarikat yang lebih besar akan memerlukan pertumbuhan bandar yang lebih cepat. Melalui konteks ini, permintaan pekerja mampu meningkatkan pengeluaran dan secara tidak langsung akan menggalakkan penghijrahan penduduk baru serta kelahiran teguh menerusi kelebihan ruang ini. Fenomena-fenomena sebegini adalah disebabkan oleh perkembangan ekonomi dan keamatan modal. Keamatan modal yang lebih tinggi akan meningkatkan kos tetap berbanding kos pemulih ubah dan juga intensiti skala berkembang bandar. Dalam pada itu, Nakamura pada tahun 1985, beliau telah berusaha untuk mencari interaksi antara ekonomi dan bandar dan beliau telah mendapati bahawa saiz bandar dan produktiviti mempunyai hubungan positif dan statistik yang ketara. Misalnya, penggandaan industri telah membawa kepada peningkatan produktiviti iaitu sebanyak 4.5% di bandar Jepun, manakala penggandaan penduduk juga telah membawa peningkatan produktiviti iaitu sebanyak 3.5%. Sementara
Witten pada tahun 2002 juga mendapati bahawa manfaat aglomerasi bandar mempengaruhi pendapatan per kapita yang akan menanda kenaikan gaji yang selaras dengan peningkatan saiz bandar. Saya, Siti Nuraisyah binti Cik Sulaiman, nombor metrik 149027 ingin menyambung pembentangan daripada kawan saya mengenai bagaimana ekonomi aglomerasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di bandar. Menurut Henderson 2000 mengkaji dan membangunkan model untuk menjelaskan hubungan antara ekonomi aglomerasi dan ekonomi pertumbuhan. Model-model ini adalah berdasarkan teori endogen pertumbuhan menurut Krugman 1991 dan menurut mereka ada peningkatan pulangan kepada skala yang disambungkan kepada fungsi dan konteks spesial penghasilan pengetahuan. Kawasan termasuk sistem perindustrian dinamik dengan skala ekonomi dalam pengeluaran pengetahuan akan berkembang lebih cepat daripada wilayah yang tidak diperintah. Unsur-unsur tersebut saya mengambil negara Malaysia sebagai contoh. Walaupun Malaysia masih ketinggalan daripada segi pertumbuhan pelaburan dan produktiviti, manakala pelaburan swasta kini jauh lebih rendah berbanding tahap pelaburan sebelum krisis kewangan Asia 1997. Malaysia juga menghadapi persaingan sengit daripada negara serantau. Di samping itu, setelah pulih daripada krisis kewangan global yang melanda, kebanyakan negara termasuk di rantau ini sedang menyemak semula strategi pertumbuhan dan menyusun semula ekonomi untuk menghadapi lanskap ekonomi global yang mencabar. Bagi membolehkan Malaysia mencapai aspirasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020, ekonomi Malaysia perlu berkembang pada kadar 6% setahun dalam tempoh rancangan Malaysia ke-10 2011 hingga 2015 yang dikenali sebagai RMKE ke-10. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, secara kesimpulannya, aglomerasi ekonomi ini telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutamanya dari segi pelaburan, produktiviti, pengumpulan modal dan juga potensi pasaran bagi sesebuah negara. Selain itu, ia turut memberi kesan kepada pertumbuhan bandar dengan lebih pesat. Hal ini kerana hasil dari perkembangan ekonomi telah meningkatkan kehendak majikan lalu menggalakkan migrasi serta mempengaruhi keluasan keamatan skala bagi sesebuah bandar. Sekian sahaja, terima kasih daripada saya dan juga rakan-rakan pembentang yang lain.